A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin sayyidina Muhammadin ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidul Majid. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala wa dinan qayyima wa yaqinan sadiqa wa imanan kamila. Amin amin ya rabbal alamin. Amma ba'd. Baik, alhamdulillah summa alhamdulillah. Jumaat kita ini insya-Allah 2 Rabiul Akhir. Dan masuk 2 Rabiul Akhir 1444. Saya salah tulis. 1444 Hijrah, 28 yang bulan 10 ya. Minggu ni kita banyak tertangguh bacaan tafsir. Tafsir kita tertangguh, macam itulah sibuk-sibuk ni kita tangguh. Kali ini kita sambung dengan beberapa lagi permasalahan fiqh. Ini kita masih lagi dalam bab taharah, bersuci kemudian najis. Kita kelas 4 lah, ambil sikit bab najis. Najis gigitan anjing, kencing, tengoklah kelas 4. Ini masuk ke permasalahan keempatnya, kitab fiqh ibadah bab taharah darah wanita dan salatnya menurut mazhab Syafi'i oleh Al-Fadhil Ustaz Abu Usamah Muhammad Hanafiah bin Haji Hussein, mudir Markas Al-Dirasat Al-Islamiyah Kemasik Kemaman. Dekat je tuan guru ni, tapi kita tak pergi jumpa lagi ya, insya-Allah. Ada rezeki esok kita berjumpa dengan dia insya-Allah. Baik, insya-Allah hari ni kita sambung bab istinja. Ya, istinja ni bahagian awal-awal. Mana kitab-kitab fiqh pun kita belajar, kelas-kelas kuliah-kuliah fiqh, kita akan pasti masuk bab taharah dulu. Sebab tak mungkin kita boleh beribadah dengan sempurna kalau taharah kita tak sempurna. Ingat, kalau taharah kita belajar ambil wuduk, kita belajar mandi wajib masa kecil-kecil dulu, ulang baliklah. So, banyak permasalahan yang mungkin tiba masa untuk kita belajar. Ketika sakitnya macam mana, kalau kita berbalut tangan macam mana nak ambil wuduk tu? Wuduk dengan tayamum, wuduk dan tayamum, lepas tu solat kena qada. Macam mana tu? Banyak permasalahan. Pada usia kita ni, kalau bukan pada diri kita pun hampir pasti ada ahli keluarga kita yang memerlukan bantuan dari segi bab kefarduan ibadah dia, bab bersuci ni. Kita kena bantu. Kita lah sepatutnya anak bantu ibu bapa. Anak bantu mak saudara, pak saudara, bagi nasihat macam ni cara nak berwuduknya ketika sakit, ketika uzurnya begini, solatnya macam mana. Kalau tidak, tak terjagalah kefarduan ibadah orang-orang tua kita ataupun ahli keluarga kita yang sakit. Duduk terlantar kat hospital, macam mana nak ambil wuduk, macam mana nak sembahyang. Banyak permasalahan-permasalahan kat sini kita tak buatlah. Ni istinja dengan batu, tak ada lah. Tapi bila kita travel, kita istinja dengan tisu. Sama je konsep dia. Konsep dia sama juga. Jangan sentiasa kita ingat kita ni istinja dengan air je. Jadi bab permasalahan fiqah ni kena sambunglah belajar. Adik-adik semua kena sambung belajar. Saya boleh katalah hampir pasti akan ada ilmu yang kita selama ni kita tersalah ataupun kita tak tahu langsung. InsyaAllah hari ni kita sambung bab istinja dengan batu boleh ke jadi imam. Sama macam. Beristinja dengan batu boleh jadi imam. Soalan, bolehkah individu yang beristinja dengan batu menjadi imam solat kepada mereka yang beristinja dengan air? Jawapan, boleh, tiada masalah. Asasnya, sesiapa sahaja yang qada hajat, maka diwajibkan ke atasnya untuk beristinja. Hal ini sebagaimana hadis Nabi SAW yang bermaksud, apabila salah seorang di antara kalian pergi ke tempat qada hajat, maka hendaklah dia membawa bersamanya 3 biji batu. Sesungguhnya 3 biji batu tersebut cukup baginya untuk menyucikan najis. Riwayat Abu Dawud. Alatan istinja. Alat yang boleh digunakan untuk beristinja ada 2, iaitu air mutlak dan batu atau seumpamanya. Hal ini merujuk kepada hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Anas bin Malik. Kan Rasulullah SAW yadkhulul khala fa ahmilu ana wa ghulamun nahwi idawatan min ma wa anazatan fayastanji bil ma. Yang bermaksud
Nabi SAW masuk tandas. Kemudian aku dan seorang budak yang sebaya denganku membawa bekas yang berisi air dan membawa tombak pelik. Kemudian baginda SAW beristinja dengan air. Riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Sebagaimana Nabi SAW pernah beristinja dengan air, baginda SAW juga pernah beristinja dengan batu. Perkara ini berdasarkan hadis riwayat Abdullah bin Mas'ud. Yang bermaksud, Nabi SAW pergi ke tempat qada hajat. Kemudian baginda memintaku untuk membawa kepadanya 3 biji batu. Aku telah menjumpai 2 biji batu dan terus mencari batu yang ketiga. Namun aku tidak menemuinya. Maka aku pun mengambil tahi binatang dan aku berikannya kepada baginda SAW. Nabi hanya mengambil 2 biji batu sahaja dan membuang tahi binatang itu lalu bersabda, ini adalah najis. Riwayat Al-Bukhari. Nabi SAW sentiasa menjadi imam solat. Kita sedia maklum bahawa sepanjang hayat Nabi SAW, baginda sentiasa menjadi imam solat kepada sahabatnya. Pada masa yang sama, Nabi SAW beristinja dengan air dan juga batu. Seandainya orang yang beristinja dengan batu tidak boleh menjadi imam, sudah tentu baginda SAW juga tidak menjadi imam. Bahkan tidak ada satu dalil sahih pun yang menyebut bahawa baginda SAW melarang individu yang beristinja dengan batu menjadi imam kepada individu yang beristinja dengan air. Kesimpulan, tiada halangan bagi individu yang beristinja dengan batu untuk menjadi imam kepada mereka yang beristinja dengan air. Hal ini kerana tidak ada dalil yang melarang perkara demikian. Wallahu a'lam. Baik, alhamdulillah. Selesai permasalahan pertama, maka martabat alat-alat istinja sama. Martabat alat-alat istinja sama. Apa dia alat istinja? Batu dan air. Batu tu dikaitkan dengan segala benda yang kesat. Segala perkara yang kesat. Tisu tu kesat kan? Kesat boleh. Yang licin tak boleh. Yang sifat licin. Cermin ke apa ke. Tak adalah orang istinja dengan cermin kan. Apalah sifat licin itu yang tidak menyucikan. Dia sifat dia kena kesat. Sebab kesat tu dia melekat pada najis-najis tu kan. Tapi kita kena perincikan lagi bab istinja ni, khususnya bila kita travel ni, kita akan istinja dengan selain daripada air. Yang paling menyucikan air, ya, bersih lagi menyucikan sebab dia bawa lari semua najis-najis tu, betul tak? Dia bawa lari semua najis-najis. Najis-najis yang di luar kawasan lubang najis tu, kemaluan atau punggung kalau terkena tepi-tepi pun dibawa dengan air. Tetapi bila istinja dengan yang kesat, kita kena pastikan najis kita tu tidak berpindah ke kawasan-kawasan lain. Faham Pak ni? Mana katalah kita tercirit lah kan, kena peha dan sebagainya, tak boleh dah istinja dengan batu. Kita kena usaha juga untuk menyucikan kawasan yang terkena najis tu. Kena najis, kena dengan air jugalah. Tapi bab istinja ni dia syarat dia yakin. Dia tak ada syarat pasti tak ada najis. Kena bab tu. Nanti kita masuk bab was-was ya. Ingat dia tak ada syarat pasti tak ada najis. Kita tidak ada syaratkan untuk cek, colek pula apalah semua tak. Kita yakin je. Kita basuh. Kita yakin dah tak ada najis kat punggung kita. Baki-baki najis pada kemaluan kita dah tak ada dah. Tu habis. Selesai bab istinja. Ya. Kita ulang kaji sikitlah pagi-pagi ni ya. Jadi alat istinja apa? Batu ataupun apa saja yang sifat dia kesat. Ya, kesat. Dalam konteks kita sekarang ni tisu lah. Tisu. Tapi Tuan Guru Ustaz Iwais dah ajar kita. Tisu apa yang tak boleh pakai? Yang kadang-kadang orang pakai untuk membasuh. Tisu basah. Tisu basah. Tidak menyucikan. Boleh guna tisu basah tu untuk basuh dulu. Kemudian istinja pula dengan benda yang kesat. Kalau kita nak buang air, travel, kita tadah ambil tisu, kita tadah kat paip kan, tak jadi, tak boleh, dah berubah sifat dia. Dia bukan air mengalir, dia air daripada dalam tisu kan. Tak ada, dia bukan menjadi wadah untuk takungan. Ustaz dah syarah dah bab ni ya. Tisu basah yang biasa kita bawa travel tu, kita boleh gunakanlah tisu basah tu untuk sucikan diri kita, lap, buang najis apa semua, kemudian kita istinjaklah dengan tisu yang kering. Selesai bab tu. Selesai bab tu. Tisu basah tak boleh. Tapi kalau tadah, ada bekas awak tadah tu tak kisahlah, itu kira air lah macam biasalah ya. Tisu basah tak boleh. Apa ni? Allahumma salli ala Muhammad. Apa lagi bahan yang tak boleh berdosa guna buat istinja ni walaupun kesat? Kita dah belajar dah.
Yang Ustaz Uwais pun dah syarah dalam Safinah sempat bahagian ni. Kesat tapi tak boleh. Dosa. Roti. makanan. Roti. Kita memuliakan makanan. Tak kira lah apa saja kan. Roti. Kita kena muliakan makanan-makanan. Tak bolehlah nak jadi bahan istinja. Yang dalam hadis ni, benda yang bernajis tak boleh menyucikan. Walaupun sifat dia kering, kontang. Taik dalam konteks ni, sebab taik pada pasir tu, taik unta tu, taik binatang tu, dia keras tu kan. Dia keras. Dah jadi macam batu. Rasulullah SAW tak boleh. Ni najis. Walaupun sifat dia keras dan besar. Dekat kita ni tak adalah sebab kita basah kan. Dari taik biasa, taik lembu ke apa, dia kering tapi dia taklah kering macam batu tu. Dia masih lagi rapuh kan. Kalau korang tak main taik lembu lah. Taik lembu ni kalau dia kering, orang buat bakar, orang buat baja kan. Sifat dia bila kita kepak itu dia lerai kan, dia lerai. Dia jadi macam debu kan. Kalau macam pada pasir tu mungkin sebab dia panas sangat, dia jadi macam batu. Wallahu alam. Itu bab istinja, apa-apa sajalah boleh kita istinja selagi mana dia menyucikan, kena belajar sikit bab tu. Wallahu alam. Sambung permasalahan kelima. Yang kelima, masukkan jari ke dalam dubur baru dikira suci. Soalan. Saya pernah terdengar seorang ustaz berkata, kalau basuh berak, perlu masukkan sedikit jari ke dalam lubang dubur bagi memastikan benar-benar tiada najis yang berbaki. Persoalannya, benarkah begitu? Bagaimana pula jika ketika itu sedang berpuasa? Bukankah batal jika memasukkan sesuatu ke dalam rongga? Jawapan, sejujurnya kami tidak pernah menjumpai dalil yang menuntut supaya memasukkan sedikit jari ke dalam lubang dubur ketika beristinja dengan air. Bahkan apa yang zahir daripada dalil-dalil syarak ialah tidak ada tuntutan untuk melakukan demikian. Perkara yang dituntut hanyalah membersihkan bahagian zahir sahaja dan tidak wajib membersihkan bahagian batin. Antara kebincangan pandangan di sebalik suruhan memasukkan jari ke dalam lubang dubur ketika beristinja ialah pandangan ini tidak boleh pun dipraktikkan ketika beristinja dengan batu dan seumpamanya. Bahkan ada sebahagian ulama menegaskan bahawa perbuatan tersebut adalah dilarang. Hal ini seperti mana yang dijelaskan dalam beberapa kitab seperti berikut. Yang pertama, Kitab Mawahib Al-Jalil Syarah Al-Hatab lil Muhtasar Al-Khalil Al-Maliki. Yang bermaksud, hendaklah berlebih-lebihan dalam membersihkan najis kerana dibimbangi masih ada najis padanya dan menyebabkan dia akan solat bersama dengan najis. Bahkan azab kubur juga berlaku disebabkan hal ini. Katanya, berwaspadalah dengan memasukkan jari ketika bersuci. Sesungguhnya perbuatan tersebut adalah perbuatan orang yang jahat dan perbuatan tersebut ditegah. Yang kedua, Kitab Hasyiah Al-Tahtawi ala Maraki Al-Falah. Yang bermaksud, dan tidak boleh memasukkan jari ke dalam lubang duburnya bagi mengelak daripada berkahwin dengan tangan, dan ia juga mewarisi penyakit buasir. Kesimpulan, tidak ada tuntutan daripada syarak berkenaan memasukkan sedikit jari ke dalam lubang dubur ketika beristinja dengan air. Tidak dinafikan, najis perlu dibersihkan dengan sempurna, namun tidaklah sampai perlu memasukkan jari ke dalamnya. Perkara yang dituntut hanyalah membersihkan pada bahagian zahir sahaja. Wallahu a'lam. Baik. Ingat bila kita belajar fiqah ni, pasti akan ada pandangan-pandangan berbeza lah. Jadi bila kita dengar ada tuan-tuan guru kata sunat masukkan sedikit jari ke dalam kawasan luar dubur tu, kawasan ni katalah ini ni punggung kita tempat najis keluar, di sikit je. Bukannya dalam-dalam beria tu, di sikit je di luar tu, macam ni permukaan, tak nampak nampak macam ni permukaan lah pada tangan saya ni. Ni katalah ni permukaan dia kat luar tu punggung kita. Yang ustaz kata tuan-tuan guru kata sunat tu sini je, sikit kat luar ni je. Macam mana? Tak nak pensel saya tu nampak. Di sini sikit je. Itu je. Tapi pandangan itu pun dirodkan ataupun dibangkang oleh ramai ulama-ulama seperti mana tuan guru dah bawa kat sini tuan guru bawa pandangan tak perlu, bahkan dilarang. Jadi terpulanglah. Kita peganglah pada apa yang tuan guru kata ni, tak payah beria. Itu nak mengelakkan sifat was-was juga. Bukanlah makna kita nak cincai-cincai je basuh najis tu. Tapi kita kena, sebab ada amaran tu kan. Allahumma salli ala Muhammad. Mana amaran tu? Hadis dalam kitab Mawahib Al-Jarih Syarah Al-Hatab lil Muhtasar Khalil Al-Maliki tu.
Allahumma salli ala Muhammad berlebihan. Arahan pertamanya maksudnya kita kena bersungguhlah dalam bersuci tu. Jangan buat main-main sebab azab kubur juga berlaku disebabkan bersuci. Kita dah baca dah dulu hadis-hadis di mana Rasulullah SAW kata ramai diazab dalam kubur sebab bersuci je, sebab tak basuh kencing dengan betul. Sebab tu kita kena jaga. Tapi taklah kita diarahkan untuk berlebih-lebihan. Wallahu a'lam. Sambung cerita bab najis haiwan pula. Yang keenam, kesan gigitan anjing buruan pada haiwan najis. Soalan, ketika masuk hutan baru-baru ini, saya dan rakan-rakan cuba untuk berburu dengan menggunakan anjing buruan. Alhamdulillah, kami mendapat set perusa. Cuma saya muskil, bagaimanakah jika ada bekas gigitan anjing buruan pada leher rusa tersebut? Adakah ia dikira najis? Jawapan, ia dikira najis dan wajib dibasuh dengan 7 kali basuhan untuk mensucikannya. Hal ini sebagaimana hadis yang direkodkan oleh Imam Muslim dalam Sahih Muslim, Tahur ina'i ahadikum iza walagha fihi al-qalbu an yaghsilahu sab'a marrah ulahunna bit-turab. Terjemahan, sucinya bekas seseorang daripada kalian apabila ia dijilat oleh anjing adalah dengan membasuhnya sebanyak 7 kali, yang pertamanya dengan tanah. Berpandukan hadis ini, kita dapat fahami bahawa hukum jilatan anjing adalah najis dan perlu dibasuh dengan 7 kali basuhan. Basuhan pertama adalah dengan tanah, manakala 6 basuhan selepasnya adalah dengan air mutlak. Kesan gigitan anjing mengambil hukum yang sama. Ya, menurut mazhab Syafi'i, apabila anjing buruan menggigit haiwan buruannya, maka ia mengambil hukum yang sama, iaitu wajib dibasuh pada bahagian gigitannya sebanyak 7 kali. Perkara ini dijelaskan dalam beberapa kitab seperti berikut. Yang pertama, Imam Al-Nawawi menjelaskan dalam kitab Rawdah At-Talibin wa Umdah Al-Muftin juz 3 halaman 248. Al-Thalisah, ma'adul qalbi min as-sayyid najis yajibu ghasluhu sab'an ma'at taghfir ka ghairi fa iza ghasala halla akluhu hadza huwa mazhab. Yang bermaksud, permasalahan yang ketiga, bahagian gigitan anjing pada haiwan buruan adalah najis. Maka wajib membasuhnya sebanyak 7 kali serta tanah, sama seperti yang lainnya. Apabila telah dibasuh, maka halal memakannya. Ini adalah pandangan yang kuat dalam mazhab. Yang kedua, Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari menjelaskan dalam Asna Al-Matalib. Faslun wa yajibu waslu ma'abdul qalbi sab'an ma'a ta'fir ka ghairihi mimma yunajjisuhu kalbu fa iza ghusila halla akluhu. Yang bermaksud, pasal wajib membasuh bahagian gigitan anjing sebanyak 7 kali serta meletakkan tanah. Samalah hukumnya dengan perkara lain yang dinajiskan oleh anjing. Bila telah dibasuh, maka halal memakannya. Kesimpulan, kesan gigitan anjing buruan pada haiwan buruannya adalah najis. Justeru, ia wajib dibasuh dengan 7 kali basuhan untuk mensucikannya. Wallahu a'lam. Baik. Kalau tengok yang pandangan Imam Nawawi, kita ni bila ada pandangan Imam Nawawi ni kira beres lah. Tak payah cari lain lah untuk orang awam ni kan. Kalau kita ni nama mencari tanya ustaz kan. Ustaz Iwes, Ustaz Razak, apa hukum ni? Ustaz Iwes pun cerita, hukum ni boleh. Maksud dia habis lah kita. Cukup dah. Kita pun tanya, Ustaz Iwes ni berdasarkan pandangan mazhab apa Ustaz? Kita apa? Tak payah sebenarnya. Memadai lah kita taklid dengan bab fiqh lah. Bab fiqh berbeza dengan bab akidah. Akidah tak boleh nak taklid kosong-kosong gitu je. Bab fiqh boleh. Boleh. Ustaz Iwes kata boleh. Kita boleh. Sebab kita yakin dengan keilmuan Ustaz Iwes ataupun tuan-tuan guru, ustazah-ustazah kita. Macam tu. Dan macam inilah bila tuan guru bawa Imam Nawawi. Bereslah. Nak ikut ni silakan. Ada yang kaki memburu pakai anjing kan? Tak ada ni ilmu je lah. Ni sekadar ilmu je lah. Ada beberapa perkara kita boleh ambil daripada sini. Pertamanya, daripada kata-kata Imam Nawawi tu, ini adalah pandangan yang kuat dalam mazhab. Bila kita baca fiqh ni, kita baca pandangan ulama, ini pandangan kuat. Bermakna, adalah pandangan lain. Ada pandangan lain yang mengatakan, tak payah basuh 7 kali pun. Basuh je kesan gigitan anjing. Dah boleh halal makan binatang buruan. Dah halal dimakan binatang buruan tu. Tak payah beria. Tapi kena basuh 7 kali, seperti pandangan Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari dengan Imam Nawawi,
Lagilah comelnya. Wallahu a'lam macam tu. Itu skill sikit bila kita belajar fiqh. Apa syarat anjing tu halal kita makan binatang buruan je tu? Dah belajar ke bahagian ni dulu? Dalam Safinah ada? Saya tak ingat. Siapa tahu? Apa syarat anjing tu bila digigit binatang tu mati sekalipun kita tak sempat sembelih pun kan? Apa syaratnya halal kita makan binatang buruan? Ada siapa ingat? Tak ingat dah belajar bab ni kena belajar semua-semua sikit-sikit jelah. Satu, anjing tu ialah anjing yang terlatih. Anjing yang terlatih. Bukan anjing tu kena anjing kita. Hak milik bukan hak milik lah, maksudnya dalam kawalan pemburu. Bukan anjing liar, gonggong, rusa, tiba-tiba kita pergi ambil anjing buruan. Bukan. Anjing buruan ni anjing terlatih. Kita kata pergi, dia pergi. Kita kata berhenti, dia berhenti. Macam tu. Anjing yang terlatih. Satu. Kedua, masa kita lepaskan anjing tu, kita lepaskan dengan bismillah. Bismillah. Sama lah konsep kita memburu, kita nak tembak, kita nak melepaskan busur kita tu dengan lafaz bismillah. Kalau mati sekalipun, halal makan. Dah kira sembelihan dia tu. Kita lukakan binatang buruan. Ingat binatang liar, memadai kita bunuh dengan kita melukakan. Senapang disifat melukakan. Lembing melukakan. Kau balon dengan kayu tak melukakan. Walaupun kambing tu mati, kambing liar mati, Amirah pun hayung dengan kayu. Tak boleh. Haram makan. Sifat melukakan tu sifat memburu. Jadi kita lepaskan alat buruan kita tu termasuk anjing dengan lafaz bismillah. Kemudian anjing tu tak makan binatang buruan tu. Tiba-tiba dia bawa balik ke amak, kurang satu peha. Sorry, buat satu peha lapar. Kita makan dulu. Haram. Dah haram dah itu antara beberapa perkara asas lah tu. Wallahu a'lam. Tengok mulia tak mulia anjing? Mulia. Dia hanya najis saja. Dia hanya najis mughalazah ya. Atas sebab hadis yang kata kalau anjing menjilat bejana minuman, bejana makanan tu. Nak buat macam mana Rasulullah? Basuh 7 kali. Rasulullah kata 1 kali dengan tanah. Itu je. Bukan anjing ni mulia. Babi pun mulia. Bahkan dalam Quran mengatakan ada kalanya sifat makhluk yang nama manusia tu lagi hina pada binatang berkaki 4 tu. Janganlah kita menghina binatang tu, semua makhluk Allah berkata. Bab boleh bunuh tak boleh bunuh itu bab cerita lain lah. Kalau menjadi perosak dan sebagainya dah harus dia bunuh babi, bunuh anjing, tak ada masalah. Tapi bukanlah binatang yang terhina lah macam tu. Boleh ambil manfaat daripada anjing. Babi tak ada. Anjing ni kita boleh ambil manfaat. Kita boleh bela anjing untuk jaga rumah, jaga kebun, boleh. Tak ada masalah. Bila anjing tu main-main dengan kita hanya perlu basuh je. Macam itulah. Saya borak-borak dengan toke-toke kebun yang bela anjing. Tak ada apalah, basuh je lah. Tapi anjing tu bermanfaat untuk dia. Jaga binatang, ternakan dan sebagainya. Anjing boleh jaga rumah, tak ada masalah. Yang tak bolehnya dalam mazhab kita membela anjing untuk dimuliakan. Itu dah mazhab kita. Tapi kita jangan lupa dalam mazhab-mazhab lain, mazhab Maliki dan sebagainya, anjing bukannya najis. Bukan saja boleh bela. Ada kaul-kaul kecil dalam mazhab tertentu boleh makan pun anjing tu. Kalau nak belajarlah kaul-kaul yang pelik-pelik ni kan. Begitu. Jadi kita janganlah sensitif sangat kepada anjing ni Sebab dia ada boleh diambil manfaat daripada anjing tu. Wallahu a'lam. Kita ambil satu lagi, was-was air kencing atau tidak. Yang ketujuh, was-was air kencing atau tidak. Soalan, setiap kali mengesat kemaluan selepas mandi, saya terasa seperti ada air yang keluar. Namun saya was-was sama ada ia air kencing ataupun air lebihan mandi tadi. Bahkan ketika hendak solat pun saya mengalami hal yang sama. Terasa seperti air keluar namun tidak pasti hanya kerana was-was atau sebaliknya. Apa yang perlu saya lakukan? Jawapan, pada dasarnya terasa seolah-olah ada air keluar berbeza hukumnya dengan air yang keluar secara yakin. Dalam erti kata lain, terasa seolah-olah ada air keluar adalah syak, bukannya yakin. Jika dia sekadar syak dan tidak yakin ada air keluar dari kemaluannya, maka wuduknya tidak batal. Hal ini berdasarkan hadis-hadis Nabi SAW seperti berikut. Nabi SAW bersabda, "Iza wajada ahadukum fi batnihi syai'an fa ashkala alaih akhraja minhu syai'un am la fala yakhrujanna minal masjidi
hatta yasma' sautan aw yajida rihan. Yang bermaksud, jika salah seorang di antara kalian ada terasa sesuatu di perutnya, lalu dia ragu-ragu, adakah ia telah keluar sesuatu ataupun tidak, maka janganlah dia keluar dari masjid sehingga dia mendengar bunyi atau mendapati adanya bau. Riwayat Muslim. Yang kedua, Nabi SAW juga bersabda, La yansarif hatta yasma'a sautan aw yajida rihan. Yang bermaksud, janganlah dia berpaling sehingga dia mendengar bunyi atau mendapati bau. Riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Dalam kaedah fiqh ada menyebutkan, Al-yakin la yazalu bisyak. Yang bermaksud, keyakinan itu tidak boleh dihilangkan dengan syak. Dalam situasi ini, kita dapat fahami bahawa seseorang yang telah berwuduk, maka diyakini bahawa dia dalam keadaan berwuduk. Adapun syak atau keraguan yang timbul sesudahnya bahawa kemungkinan telah berlaku perkara yang membatalkan wuduk, maka ia tidak dapat menghilangkan keyakinan bahawa dirinya masih dalam keadaan berwuduk. Namun, jika sememangnya yakin bahawa ada air keluar daripada kemaluannya, maka wuduknya dikira batal. Kesimpulannya, terasa seperti ada air yang keluar dari kemaluan hanyalah syak sahaja. Justeru, wuduknya tetap tidak terbatal. Namun jika yakin ada air keluar, maka wuduknya dikira terbatal tanpa ragu-ragu. Wallahu a'lam. Wallahualam. Ini antara permasalahan yang kadang-kadang lah, banyak kali mengganggu orang yang sedang beribadah. Salah satu bab dia ialah bab syak ni, gangguan syaitan. Gangguan syaitan, seperti mana yang saya pernah cerita dulu, saya pernah jumpa seorang perempuan ketika buat haji. Dia tak boleh ambil wuduk melainkan suami dia datang tengok. Jadi setiap kali dia nak wuduk tu, suami dia kena masuk bilik. Dia kongsi bilik dengan perempuan lain kan. Perempuan lain kena keluar, suami dia kena masuk tengok, dia ambil wuduk, suami dia kata okey, baru dia pergi sembahyang dekat Masjidil Haram. Tu dah tua. Jangan kita sampai begitulah. Yang kita sampai begitu sifat ragu-ragu ni. Sifat ragu-ragu ni sebahagian daripada penyakit juga lah. Jadi bab was-was saya kencing tak kencing ni, kita peganglah apa Syekh dah tulis ni. Bila kita bersuci tu, kita buat sesempurna mungkin. Lakukanlah apa sesempurna mungkin. Laki boleh duduk, boleh berdehem dan sebagainya. Kita urut kemaluan kita tu bagi laki kan. Berdehem-dehem urut kemaluan, pastikan tak ada dah air keluar, tengok pada tu tak ada dah sapu-sapu dah kering, tak ada apa. Kira bersih lah tu. Jadi ada pandangan juga saya dah tengok bab ni di mana Syekh memaklumkan pegang saja pada pandangan doktor, sifat kencing itu sifat yang datang daripada minda kita. So, kita kencing kan kita boleh kontrol. Kadang-kadang kita dah kencing, kita pergi klinik, doktor kata kencing, boleh lagi kencing, keluar lagi sikit kan. Maksudnya kita boleh kontrol mengeluarkan najis tu. Daripada kemaluan tu kita boleh, kita bukannya tidak, memang kadang-kadang terasa nak kencing tapi masih kita boleh kawal. Dan kadang kita tak nak kencing pun kita boleh kawal supaya kita kencing kan. Boleh. Jadi ada Syekh berpandangan memang bukan najis lah. Jadi bab kata ni terasa seperti ada air yang keluar dari kemaluan hanyalah syak saja. Pegang itulah insya-Allah selamat amal ibadah kita. Kita kena yakin ada dengar bunyi, ada berbau, bab kentut lah tu. Hadis tadi kan. Dengar bunyi, ada bau, sahih lah kentut tu, sahih lah kentut. Bahkan kita dah belajar dalam bab berwuduk, kalau kita ragu-ragu sama ada kita, apakah kita masih ada wuduk atau tidak, maka jawapannya ialah apa Rasulullah kata? Kita dah berwuduk tetapi kita ragu-ragu, ada wuduk ke lagi ni? Ada wuduk ke tak ada dah ni? Maka jawapannya ialah Ada wuduk. ada wuduk. Berbeza kalau aku dah ambil wuduk ke belum, itu sahih, kena ambil wuduk lah. Tapi dalam keadaan kita dah berwuduk, kita leka, kita buat kerja, tiba-tiba masuk asar. Ada wuduk lagi tak? Kalau maksud dia, walaupun mengulang wuduk tu sunat, tapi kalau nak semayang pada ketika itu yakin, kita peganglah yakin yang bahawa kita masih ada wuduk. Wallahu'alam. Ada soalan sikit tak pasal beberapa permasalahan ni? Ada soalan? Kalau ada boleh tanya, bukan untuk saya jawab. Kalau saya tak pandai, kita kumpul-kumpul lah, kita tanya Ustaz Iwais, Ustaz-Ustaz lain lah. Ada? Ada pakar. Jadi lepas ni boleh belanjing, pergi buru. Wallahualam, insyaAllah panjang umur, sihat tubuh badan kita. Minggu depan kita tengok kekerapan basuhan wuduk. Kita dah berlalu dah semua ni dalam Safinah. Syarah Safinah dengan Ustaz Iwais dah lalu dah sampai bab ni. Saya lupa syarah Safinah sampai bab apa.
Tapi rasanya bab tarah kita dah lepas kan? Dah tarah kita dah lepas, kita dah jumpalah banyak hadis berkenaan dengan bilangan berwuduk. Apa dia bilangan berwuduk dalam hadis? Apa dia bilangan-bilangan dalam hadis? Wajib satu lah. Wajib satu, ya, bilangannya ialah satu lagi, 3. tiga lagi, tertinggal satu. 1, 2, 3. Amal melompat tu lagi 3. Jadi bilangan wuduk lah 1 kali, 2 kali, 3 kali. Dan ada dia punya kombinasi dia tu. Kita akan jumpa nanti, kita dah jumpa pun sebenarnya. Daripada banyak hadis yang mengatakan, berkata amal 1 tu wajib, tapi yang sunnahnya bagaimana? Pandangan Syafi'i semua 3, melainkan kalau kita tengok daripada hadis, ada satu bab pada satu basuhan tu sekali. Basuhan apa sekali? Kalau tengok daripada hadis lah. Lain ada hadis sekali, 2 kali, 3 kali, tapi pada satu tempat tu sekali je. Sahabat ni buat. Uthman kata salah. Uthman kata, "Meh, aku ambil wuduk, inilah cara Rasulullah SAW ajar aku wuduk." Kat tempat mana? Sekali je. Jauh mata naik ke atas tu mikir semua tu. Pada sapuan kepala. Pada sapuan kepala, sekali. Jadi, dalam permasalahan yang mana sunnah, mazhab Syafi'i, kita gabungkan semua 3. Begitulah. Tapi wuduk kita tahu dah, yang paling pentingnya yang basuhan pertama tu kan. Itu yang wajib ni. Basuhan 1 kena lengkap. 2, 3 tu dah sunnah. Kalau tak lengkap pun dimaafkanlah. Tapi yang 1 basuhan tu, yang pertama tu kena betul-betul lah. Wallahualam, minggu depan kita tengok apa Syekh bagi soalan. Soalan ni berkenaan dengan turutan dan cara berwuduk. Wallahualam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wa ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa ya arhamar rahimin. Ya musarrifal qulub sarif qulubana 'ala ta'atik, ya muqallibal qulub sabbit qulubana 'ala dinik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallim walhamdulillahi rabbil alamin. Hari ini alhamdulillah hari Jumaat, penghulu segala hari. Jumaat jangan lupa berselawat, baca Al-Kahfi, dan lelaki ni ke masjid, ada sunnah-sunnah di masjid nanti Wallahu a'lam. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.